Assalamualaikum dan salam sejahtera warga Malaysia. Bertemu kita di Facebook Perpustakaan Negara Malaysia. Apa khabar semua? Diharapkan semua baik-baik belaka dan ceria-ceria selalu seperti seindahnya mentari pagi di pagi Jumaat ini. Ya, warga negara Malaysia, penonton sekalian, kita masih lagi dalam Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan PKPP. Pastikan kita mengikuti SOP yang telah ditetapkan oleh kerajaan bagi memutuskan rantaian COVID-19 yang kini melanda negara kita, Malaysia dan khasnya dunia. Oleh itu, pastikan kita menjaga kebersihan diri, sentiasa mencuci tangan, jaga jarak sosial kita, gunakan hand sanitizer dan jangan lupa memakai pelitup muka ketika berada di khairat ramai. Dengan hashtag kita jaga kita. Ya, warga Malaysia yang baru mengikuti Facebook kita pada hari ini Perpustakaan Negara Malaysia bersiaran secara langsung di Facebook PNM bagi program bacaan kegemaran saya. Sebelum kita pergi lebih jauh, saya akan menerangkan tentang program bacaan kegemaran saya. Program bacaan kegemaran saya atau lebih dikenali sebagai BKS mula dilaksanakan pada tahun 2000 sebagai projek perintis oleh Perpustakaan Negara Malaysia. Ia dijadikan sebagai salah satu aktiviti sambutan Bulan Membaca Kebangsaan. Pada tahun 2001, program ini telah berkembang dengan penyertaan lebih banyak perpustakaan yang terdiri daripada perpustakaan akademik, perpustakaan awam negeri dan perpustakaan khusus. Setiap tahun, Perpustakaan Negara Malaysia telah mengadakan program bacaan kegemaran saya yang melibatkan berbagai tokoh masyarakat, di antaranya para profesional, pelajar, selebriti, pensyarah, pakar motivasi dan tidak ketinggalan kepada orang awam juga. Antara objektif program BKS adalah mempopularkan bahan bacaan di kalangan rakyat Malaysia, melibatkan orang ramai di dalam program-program bacaan, menggalakkan aktiviti pembacaan melalui bahan bacaan yang digemari, mengadakan perkongsian ilmu melalui pembacaan dan akhir sekali adalah mengumpul dan menerbitkan bacaan kegemaran rakyat Malaysia. Okey, sebelum kita mulakan program kita pagi ini, izinkan saya untuk mendeklamasikan sebahagian saja yang bertajuk Warga Malaysia hasil dari karya pembicara kita pada pagi ini. Menjadi wargamu Malaysia adalah menjadi warga yang tahu pulang setelah bertandang. Memilih kembali dan masih pandai menghitung bintang-bintang. Mengagum hembusan angin dan dinginnya air di kala peribadi. Tak janggal bersila di beranda budaya bangsa. Menghargai dan mengasihi tanah ini sebagai yang abadi. Inilah jalan ke negeri yang merdeka. Lemparkan keliru, semarakkan setia. Kebencian bukan bunga-bunga, dendam juga bukan nyanyian. Malaysia menerimamu adalah memahatkan kerinduan. Baiklah, penonton sekalian, tanpa membuang masa lagi, dengan hormatnya saya memperkenalkan pembicara program bacaan kegemaran saya pada pagi ini adalah Profesor Madya Dr. Lim Swee Tin. Selamat pagi Doktor, apa khabar? Selamat pagi dan terima kasih kerana sudi mengundang saya ke program yang sangat mengujakan ini. Saya pun sebagai moderator teruja dengan bila dimaklumkan yang saya dapat berjumpa Doktor secara alam maya dalam talian. Okey Doktor, sama-sama Doktor. Okey Doktor dan penonton semua, tidak manis sekiranya program ini tidak saya mulakan dengan sedikit latar belakang
pembicara kita pada pagi ini. Profesor Maria Dr. Lim Swee Tin telah dilahirkan di Bacok, Kelantan pada tanggal 26 September 1952. Beliau telah mendirikan rumah tangga dan dikurniakan 3 orang anak. Kini usia beliau telah menjangkau 68 tahun. Masih muda lagi ya, Doktor? Ya, bolehlah. Beliau yang merupakan berdarah kacukan Cina Siam ini amat mencintai dunia sastra Melayu. Kerana cinta yang mendalam, beliau mengalas tanggungjawab sebagai pendidik bahasa dan kesusastraan Melayu selama lebih dari 39 tahun. Betul kan, Doktor? Ya. Pelbagai Kedua-dua kali. Kedua-dua Ya. kali di sekolah dan di universiti itu. Di sekolah dan di universiti. Baik, Doktor. Pelbagai anugerah dan penghargaan yang beliau terima sepanjang dalam bidang kesusastraan Melayu. Pada tahun 2000, beliau telah mendapat penghargaan tertinggi bidang kesusastraan di Asia Tenggara oleh Kerajaan Thailand iaitu Sea Right Award 2000. Tahniah, Doktor, daripada pihak kami. Dan baru-baru ini, dan mungkin ramai yang telah mengetahui dan ada juga yang belum, saya ingin mewar-warkan hasil karya beliau yang bertajuk Merentas Gempinta Pandemik 2020 yang diterbitkan oleh Universiti Teknikal Malaysia. UTM telah menerima pengiktirafan oleh The Malaysia Book of Record dengan tajuk rekod The Longest COVID-19 Pandemic Poem. Tahniah, Doktor. Ya. Rakyat Malaysia amat berbangga dengan usaha dan karya-karya hebat daripada Doktor. Terima kasih banyak. Okey, seterusnya baiklah kita mulakan dengan bacaan kegemaran saya. Okey, Doktor. Sekarang ni kanak-kanak biasanya mereka ni lebih gemar bermain, menyanyi, melukis, mewarna. Mereka tak ingat dan kurang berminat untuk membaca. Tapi saya ada terbaca satu artikel berkaitan dengan Doktor. Semasa Doktor kecil, tak silap saya dalam umur lingkungan 4 ke 5 tahun, Doktor telah mula menanam minat membaca dalam diri Doktor. Boleh Doktor kongsikan bagaimana minat itu boleh minat membaca itu boleh dipupuk semenjak kecil lagi? Sebenarnya pada ketika itu saya sudah pun berusia 6 tahun. Okey. Artinya persediaan masuk ke sekolah lah. Saya mula bersekolah dalam tahun 1959. Oh. Jadi jiran-jiran saya ni yang sudah bersekolah mengajar saya membaca dan menulis. Jiran-jiran yang baik, kehidupan suasana di kampung yang mesra, akrab dan terjalin dengan sangat indah sekali. Jadi saya diajar membaca dan menulis. Jadi sebelum ke sekolah saya sudah boleh membaca. Dan kebetulan saya ada membeli sebuah buku ketika itu. Ada van buruk saja masuk keliling kampung tu, ada jual buku. Jadi saya pilih buku yang paling nipis. Harganya entah 5 sen ke 10 sen aja waktu itu. Iaitu sedutan sebenarnya, kisah-kisah dari sejarah Melayu. Saya ingat judul luarnya lah, kisah-kisah dari sejarah Melayu. Jadi cerita-cerita yang direngkaskan ini pelbagai sifatnya, dan apabila saya membaca, saya sangat teruja mengikuti satu demi satu kisah di dalam buku itu. Satu persatu semuanya sangat menarik. Dan saya fikir keterujaan saya yang besar kepada pembacaan bermula di situ. Sebab itulah sekarang ini dari semasa ke semasa, apabila saya diundang untuk menyampaikan ceramah di mana-mana, saya selalu menganjurkan ibu bapa cuba melihat kecenderungan anak-anak sendiri, anak-anak mereka.
Apakah bidang yang anak-anak mereka minati untuk mereka cari buku yang berkaitan dengan minat anak-anak. Jangan memperkenalkan buku yang jauh daripada minat. Ini akan menjarakkan mereka daripada bahan bacaan seterusnya. Misalnya kalau anak kita sewaktu kecil sudah meminati robotik contohnya. Cuba dapatkan buku yang mudah, yang ringkas, tapi mungkin bermaklumat supaya mereka dapat lihat, oh ini buku tentang robotik misalnya. Jadi mereka sudah mesra dan akrab dengan bahan-bahan bacaan yang digemari. Pengalaman saya pada tahun 1958 lah kalau nak dikatakan. Kemudian seterusnya saya terus membaca buku-buku yang mudah-mudah sekadar yang boleh difahami oleh anak-anak kecil pada masa itu, sehinggalah saya ke sekolah menengah. Apabila banyak terdapat buku di perpustakaan, saya menjadi seorang yang sangat gemar membaca pelbagai bahan bacaan yang ada di perpustakaan pula. Saya rasa kalaulah sekarang ni doktor mesti akan diiktiraf dan dinobatkan sebagai tokoh nilam di sekolah. Kemungkinan ada sebab saya sepulang dari sekolah saya akan segera bergegas semula ke perpustakaan sebab rata-rata di perpustakaan itu yang menjadi pengawasnya rakan-rakan saya. Jadi saya akan seolah-olah menemani mereka sambil membaca. Dan saya pula apabila mereka selesai bertugas di perpustakaan, itulah yang saya jadikan kunci supaya saya melekat dengan perpustakaan. Okey, maksud dia memang minat membaca tu daripada kecil dipupuk sikit demi sedikit dan lama-lama akan dia menjadi sebati dalam diri doktor. Ya. Dan bila sekali tidak membaca, doktor akan mencari. Terasa ada sesuatu, ada saja yang kurang. Kadang kita cari-cari apa yang kurang ni. Apa yang kurang ni? Oh, rupa-rupa hari ni yang belum pegang buku, belum pegang buku. Okey doktor. Seterusnya sehingga hari ini doktor telah menghasilkan lebih daripada 180 buah anthology PUC sama ada bersendirian ataupun bersama penulis-penulis yang lain. Sudah tentu doktor mempunyai seorang pendorong atau lebih mudah kita bagi tahu tulang belakang doktor itu sendiri. Siapakah yang menjadi tulang belakang doktor sehingga doktor dapat menghasilkan karya-karya yang hebat dan mendapat tempat sehingga di peringkat antarabangsa. Doktor, berjalan. Sebelum tu saya betulkan sedikit bahawa sehingga ini secara umumnya saya menghasilkan kira-kira 180 buku campur 3 yang terbit semalam, 183 pelbagai bidang lah, termasuk buku rujukan di sekolah, termasuklah buku sastra dan berbagai-bagai lagi. Dan banyak buku saya dalam bentuk antologi juga. Buku saya sendiri 83 buah, yang saya perseorangan 83 buah. Tapi dari segi antologi itu lebih daripada 180. Daripada 180 buah antologi, kebanyakannya ialah puisi saja dan juga cerpen saya yang diambil orang untuk dikumpulkan dalam buku-buku yang lain yang mereka selenggarakan itu. Jadi seterusnya apabila saya mula membaca pada tahun 50-an tu saya dah mula minat membaca. Saya tidak kenal pengarang secara khusus. Terus terang saya akui saya tidak mengenali pengarang secara khusus. Baca sajalah budak-budak kecil pada masa itu, kanak-kanak yang seronok lah baca tanpa pengarang-pengarang yang khusus, sehinggalah saya menjejakkan kaki ke sekolah menengah. Di sekolah menengah ini secara kebetulan saya terbelik buku teks yang digunakan dalam mata-mata pelajaran di sekolah lah. Dan ketika itu mungkin saya dalam tingkatan 1 ataupun 2 lebih kurang, saya ternampak sebuah sajak yang dihasilkan oleh Osman Awang.
yang dimuatkan dalam sebuah buku teks. Saya tidak tahu bahawa ini saja. Terus terang, saya hanya kenal pantun dan syair. Okay. Budak-budak sekolah rendah kan mana tahu sangat tentang hal ini pada ketika itu zaman saya. Jadi saya hanya tahu menulis pantun, membaca pantun, gemar membaca syair, cuba menulis syair. Tetapi saya rasa hairan, ini apa benda ni? Syair bukan, sajak pun bukan. Dan saya lihat namanya masih saya ingat dengan jelas ialah Osman Awang. Dan sajak itu masih saya hafal juga judulnya, iaitu Kisah di Dalam Ribut. Kisah dalam Ribut. Dan saya membaca sajak ini dengan penuh minat, penuh rasa ingin tahu apakah kandungannya, apakah ceritanya, apakah kisahnya. Dan apabila saya selesai membaca, saya mendapati bahawa karya ini yang jenisnya seperti ini boleh meninggalkan impak atau kesan makna yang sangat mendalam dalam jiwa kita. Demikian saja yang berjudul Kisah Dalam Ribut ini sangat berbekas di hati saya. Saya merasakan bahawa karya sastra sesungguhnya dapat menjalinkan rasa antara pengarang dengan pembaca. Di situ kesan pertama saya. Dan sejak itu, saya sentiasa tercari-cari karya lain yang dihasilkan oleh Osman Awang ini. Dan saya pada waktu yang sama, entah macam manalah, macam biasalah kanak-kanak remaja, saya tiba-tiba terbayang-bayang, terangan-angan bahawa suatu hari nanti bagaimana mungkin jika dapat saya jadi seperti seorang Osman Awang juga. Okey. Tiba-tiba rasa begitu. Dan selesai sekolah menengah rendah itu, saya melanjutkan pelajaran ke sekolah menengah iaitu tingkatan 4 dan 5. Tiba-tiba di peringkat tingkatan 4 ini ada satu subjek yang ditawarkan iaitu kesusastraan Melayu namanya. Subjek kesusastraan Melayu ini pertama kali saya jumpa dan saya kenali serta ditawarkan di peringkat sekolah menengah. Saya terkejut dan antara senarai karya yang dicadangkan untuk jadi teks ialah Gelombang. Saya lihat penulisnya, pengkaryanya Osman Awang. Sekali lagi, datanglah rasa keterujaan yang sangat besar bahawa saya akan berhadapan dengan sangat banyak kalau begitu karya-karya sastrawan penyair Osman Awang. Jadi secara kesimpulannya, Osman Awang merupakan idola kepada Profesor Madya Dr. Lim Switi ketika itu dan sehingga kini. Sehingga sekarang juga, walaupun sastrawan sanjungan saya ini sudah meninggal dunia, saya masih kekal membaca karya-karya beliau, mencari intipati pemikirannya dan lebih penting lagi mendampingi setiap hasil penulisan dan setiap patah tutur katanya. Tapi saya rasa impian doktor telah tercapai untuk menghasilkan karya-karya sehebat Osman Awang. Kemungkinan tidak sehebat beliau lah sebab sastrawan Osman Awang ini merupakan legenda bangsa kita. Antara pengarang yang diiktiraf oleh dunia juga. Pelbagai pengiktirafan, penghargaan yang beliau terima di serata pelosok dunia sebagai penyair yang menyuarakan rasa kemanusiaan yang sangat mendalam. Beliau sangat inspiratif. Akan tetapi buku Gelombang ini kekal melekat dalam diri saya lah. Ini Gelombang yang saya beli dalam tahun 1968. Bentuk buku yang masih saya simpan. Ada tanda tangan saya. Masih ada. Dalam buku Gelombang ni, apa pantun yang memang melekat, bukan pantun, maksud saya apa saja yang melekat dalam diri, dalam memberi kesan kepada doktor? Mesti ada salah satu pelajaran ni.
Secara umumnya saya menyukai semua sajak Osman Awang di dalam gelombang. Kebetulan sewaktu mengkaji karya ini di Bilik Darjah, karya-karya Osman Awang ini dikupas dengan mendalam. Sama ada oleh guru dan juga secara perbincangan dengan pelajar. Kami berbincang dengan riuh rendah dalam kelas dan dibantu serta dibimbing oleh guru masa itu. Kehidupan di kelas itu sangat menarik dalam subjek kesusastraan ini. Boleh dikatakan begitu. Dan hampir setiap karya Osman Awang menarik perhatian saya. Akan tetapi ada beberapa saja yang tentunya sangat melekat kepada saya. Terutama sekali Kisah Dalam Ribut ada dalam ini. Dan sajak-sajak yang lain yang bagus yang saya dapat kesan yang mendalam ialah Kemakam Bonda. Kemakam Bonda ini sajak yang digilai oleh deklamator pada era saya itu. Dan juga sajak yang berjudul Bunga Popi. Pilihan yang selalu muncul dalam pertandingan membaca sajak pada zaman saya lah di sekolah. Zaman sekarang pun sama ya, Doktor? Kemungkinanlah zaman sekarang pun. Kemakam Bonda satu sajak yang sangat menghiris. Sangat luar biasa. Begitu juga dengan Bunga Popi, suara kemanusiaan, kasih sayang, kebencian kepada kekejaman dan perang oleh Osman Awang yang sangat luar biasa. Okey, Doktor. Kita dah termasuk dalam buku bacaan kegemaran saya. Sebelum kita akan lebih lanjut lagi, kita akan kupas lagi berkaitan dengan buku gelombang tersebut. Sebelum itu, saya rasa teruja dan apabila doktor berbicara berkaitan dengan sajak ini masuk di dalam sanubari dan intipat dan di dalam minda doktor, alangkah baiknya sekiranya remaja sekarang di luar sana juga mengikut langkah yang doktor sekarang ni. Alangkah seronoknya. Sebab susah nak dapat remaja-remaja sekarang yang ke arah kesusastraan Melayu. Saya fikir remaja kita pun suka membaca. Saya dapat kesan saya bergaul dengan mereka, menggauli mereka dalam acara-acara, dalam program-program membaca dan juga kegiatan-kegiatan kebahasaan dan kesusastraan. Remaja kita suka membaca sebenarnya. Kita sangat menghargai, kita perlu menghargai mereka. Remaja suka membaca, akan tetapi barangkali kita harus bersama duduk, berdiskusi dengan mereka, apa yang dicari dalam bacaan itu. Apakah yang dicari? Apakah yang harus kita dalami dalam setiap pembacaan? Dan apakah yang akan kita dapat? Ada orang berpandangan bahawa membaca membuang masa. Entah apa yang dapat, baca-baca gitu saja, tak guna, tak apa pun. Tetapi kita harus duduk bersama dengan mereka. Duduk berdampingan dengan mereka, bertukar-tukar fikiran dan pandangan dengan mereka. Saya suka kegiatan yang sedemikian. Dengan cara yang demikian, remaja akan tahu bahawa proses membaca ini barangkali tidak akan ada kesan secara langsung serta-merta. Tetapi kita akan beroleh kematangan, minda kita akan bekerja, banyak yang akan kita fahami dalam kehidupan, termasuklah mengetahui orang-orang di sekeliling kita, bagaimana susah payah mereka, bagaimanakah alam semesta ini, bagaimana impian-impian hidup manusia dan berbagai-bagai lagi. Dengan yang demikian, kita akan menjadi seorang yang barangkali lebih luas terbuka fikiran. Jadi sekiranya remaja dapat diberikan semacam pencerahan, kata orang. Beri pentingnya membaca ini dalam konteks-konteks yang tertentu. Saya fikir remaja akan segera mencari buku-buku bacaan. Ya, betul. Atas sokongan daripada masyarakat, ibu bapa dan juga diri mereka sendiri yang menanam minat membaca dengan buku bacaan yang mereka minat dan juga bidang yang mereka ceburi. Kita perlu kaitkan kehidupan, bidang kerjaya kita dengan membaca. Ya, barangkali pelajar di sekolah ada yang meminati bidang sukan. Contohnya, tak mengapa, bagus.
Kalau mereka meminati bidang sukan, nak berlari-berlarilah, bagus bagi saya. Ini satu hal yang sangat penting. Tetapi pada waktu yang sama, barangkali kita harus juga perkenalkan buku yang berkaitan dengan bidang mereka. Ya. Banyak buku yang seperti itu. Sama ada buku bacaan itu berbentuk rencana, berbentuk kupasan, berbentuk karya sastra juga. Ada novel tentang pelari. Ada novel tentang suka duka seorang pemain badminton misalnya. Jadi alangkah baiknya bawa juga karya seperti ini kepada mereka. Dan dengan demikian mereka akan menjadi seorang yang lebih terbuka. Demikian juga barangkali banyak pelajar kita yang menyertai pasukan pengakap, pandu putri, juga pertolongan cemas dan lain-lain. Jadi alangkah baiknya jika sekolah perpustakaan menyediakan buku-buku yang dapat dicari oleh mereka. Mereka cari buku ini untuk membaca bagaimana pengalaman Angkatan Tentera Malaysia, barangkali sesuai untuk kadet, Angkatan Tentera berjuang menentang musuh negara pada masa itu dan sebagainya. Begitu juga kegiatan Pandu Putri, bagaimana mereka memberi pertolongan cemas, pasukan pertolongan cemas. Jadi dengan yang demikian, bacaan ini boleh memupuk penglibatan mereka di luar, di sekolah, dan menanamkan minat serta mengukuhkan pemahaman mereka akan penglibatan mereka dalam co-curriculum dan juga pasukan-pasukan seperti ini. Okey doktor, ada satu persoalan di sini yang saya ingin kemukakan. Bagaimana dan apa pandangan doktor untuk merangsang minat membaca untuk merangsang minat untuk menjadi seorang penulis, terutamanya penulisan dalam genre kesusastraan Melayu? Menanam minat. Yes, merangsang minat ni. Merangsang minat seseorang untuk menjadi pengarang amat untuk sulit. menjadi penulis. Amat susah. Kita tidak boleh memaksa orang untuk menjadi pengarang. Kalau kita memaksa, percayalah mereka tidak menjadi. Jadi apa yang perlu ada ialah dorongan dari dalam diri. Dan kita mesti akui bahawa setiap orang itu mempunyai bakat. Bakat ini tersimpan dalam diri. Barangkali bagaimana untuk menjadikan mereka seseorang pengarang adalah menggerakkan minat yang barangkali terdiam dalam diri itu. Minat itu terpendam dalam diri. Terpendam, tidak digerakkan. Jadi tugas kita, barangkali rakan-rakan sebaya ini ialah menggerakkan minat yang ada. Contohnya membuktikan, memberi penilaian dan penghargaan bahawa mereka mempunyai kekuatan dari segi bahasa. Barangkali dalam situasi yang tertentu kita terdengar bahawa mereka dapat mengucapkan sesuatu dengan baik, dapat menyampaikan, menyatakan sesuatu dengan berkesan. Dan kalau kita dapat melihat penulisan mereka, kita barangkali dapat menemukan antara aspek-aspek dalam penulisan itu, unsur-unsurnya bagus untuk membolehkan dia menjadi seorang pengarang. Dari situ, kita boleh menyalurkan minat dia, kecenderungan dia ke arah bidang penulisan kreatif. Di sini saya fikir dorongan ataupun rangsangan yang sangat penting. Bagaimana seseorang itu katakanlah datang berjumpa saya dan saya melihat buku yang dipegangnya. Buku yang dipegangnya tentang masakan. Saya menunjukkan bahawa rupa-rupanya dalam bidang masakan juga menggunakan bahasa yang baik. Awak bukan sahaja berminat pada masakan, tapi awak juga barangkali teruja dengan bahasa yang baik. Alangkah eloknya jika awak gunakan bahasa yang baik ini dalam menyalurkan perasaan awak. Jadi demikian, dia mula tercetus. Keinginannya untuk menzahirkan perasaan, pemikirannya melalui kata-kata yang kita puji tadi, barangkali melalui cara itu. Bukan melalui suruhan-suruhan dan gesaan-gesaan, tetapi melalui cetusan-cetusan yang mendorong. Saya fikir inilah rangsangan. Ya, maksudnya dia melalui kata-kata positif, kata-kata semangat untuk mendorong, merangsang minat mereka ke arah
bidang penulisan kesusastraan tersebut. Betul. Ya. Okey doktor, sekarang ni kita masuk ke ke bacaan kegemaran saya untuk membicarakan buku yang doktor ingin bicarakan kepada para penonton pada hari ini. Boleh doktor jelaskan buku apakah yang jadi kekuatan doktor dan selama ini merupakan ia adalah satu naskah yang terbaik daripada doktor, daripada pendapat, pandangan dan daripada pandangan doktor yang buku ini mampu menjadikan doktor sebagai penulis yang berkarya sehingga ke hari ini. Boleh kongsikan doktor? Ya. Terima kasih banyak. Sebagaimana yang saya sebutkan tadi, ketika di sekolah menengah, saya dibekalkan buku Gelombang ini yang dijadikan teks subjek kesusastraan Melayu. Pada era kami itu, iaitu penghujung tahun 60-an dan awal tahun 70-an, ada 5 buku teks yang digunakan di sekolah. Jadi di samping Gelombang ini ada 4 lagi buku yang lain, akan tetapi sudah tentulah pilihan utama saya ialah Gelombang. Jadi sidang penonton sekalian, Gelombang ini diterbitkan pada tahun 1961 dan sebuah buku yang sederhana tebalnya, iaitu lebih kurang 96 muka surat, dan diterbitkan ketika itu ada sedikit kata pengantar, ada sejumlah 80 saja dalam ini. 80 saja semuanya, dan keseluruhan 80 saja itu dikelompokkan oleh pengarang kepada 2 kelompok yang besar. Kelompok pertama diberi judul kecil, iaitu Bintang-Bintang Mengerdip dalam ini. Ada kelompok yang pertama itu, karya itu dikelompokkan dalam satu kelompok khusus yang diberi tajuk Bintang-Bintang Mengerdip, iaitu karya-karya yang dihasilkan dalam tahun 1949 sehingga tahun 1956. Maksud sebelum merdeka? Ya doktor. Sebelum. Berjumlah 52 saja. Dan bahagian yang kedua diberi judul Debu-Debu Berterbangan. Yang ini ada 28 saja seluruhnya. 28 saja, jadi jumlahnya 80 saja. Secara umumnya, sajak-sajak Usman Awang sebagaimana kepribadian beliau jugalah seorang yang lembut dari segi bertutur kata, sangat rahimah dari segi mengucapkan kata-kata, bersuara, berkomunikasi dengan kita. Beliau merupakan seorang yang sangat lembut tutur kata, dan Usman Awang ini seorang yang sangat perasa, seorang yang sangat banyak pertimbangan tak kala bercakap, memberi nasihat namanya kepada kita, dan ini banyak dalam karya beliau. Dan beliau juga pada waktu yang sama, di samping sifat-sifat lembut, ciri-ciri lembut, beliau juga seorang yang tegas. Apabila menyentuh, apabila menyinggung hal-hal yang berkaitan dengan ketidakadilan, penindasan, beliau sangat bertegas. Termasuklah seorang yang sangat membenci kekejaman, keganasan dan peperangan yang berlaku di mana-mana. Beliau sangat membenci kekejaman dan peperangan. Dengan yang demikian, Usman Awang ini juga sangat terkenal sebagai seorang yang menyanyikan, sentiasa menyanyikan lagu-lagu perdamaian. Beliau seakan-akan menangisi di mana saja ada peperangan dan adanya kematian. Dan ini terpancar jelas dalam sajak yang saya sebut tadi sebagai iaitu Bunga Popi. Tapi bukan satu saja Bunga Popi yang ada dalam ini. Banyak saja yang beliau hasilkan memang merupakan nada tegas, kemarahan, kebencian kepada peperangan dan kekejaman di mana-mana sahaja.
Dengan yang demikian saya selalu menyifatkan buku yang saya baca ini merupakan pembimbing kepada saya sebenarnya dalam proses saya berkarya. Jadi apa yang dikaryakan oleh Osman Awang, apa yang terkumpul di dalam gelombang ini semacam memberi bimbingan kepada saya bahawa sebagai sastrawan kita haruslah bertanggungjawab, kita haruslah menyuarakan sesuatu yang benar untuk dirasai oleh masyarakat juga, akan tetapi pada waktu yang sama mungkin disebabkan oleh kelebihan kita menguasai bahasa dan sebagainya, kita harus juga mempertahankan keindahan bahasa kita. Jadi bagi saya bahasa Melayu itu bahasa saya lah, bahasa saya harus Melayu di sana sini. Dengan yang demikian, kalau Osman Awang menyuarakan pandangan beliau tentang pelbagai isu dalam masyarakat, pelbagai ketidakadilan di seluruh dunia di mana-mana saja, beliau sangat kuat menjaga keindahan bahasa Melayu. Bahasanya sangat indah, sangat terkawal, sangat terjaga, dan di situ saya banyak belajar bahawa kita harus mempertahankan bahasa kita kerana bahasa kita tu mencerminkan makna, mencerminkan rasa dan mencerminkan keintelektualan juga. Di sini sangat penting. Jadi ramuan-ramuan yang saya peroleh daripada gelombang untuk bertahun-tahun lamanya saya gunakan dalam proses saya berkarya. Apatah lagi impian saya pun sangat besar untuk menjadi seorang yang seperti Osman Awang, tapi tak jadi sampai sekarang. Demikianlah saya melihat kalau tuan-tuan, saudara-saudari, barangkali para remaja, pelajar di sekolah ataupun mahasiswa universiti lah yang ingin membaca gelombang, ada di Perpustakaan Negara. Ya, ada di Perpustakaan Negara. Ya, sesungguhnya Osman Awang menyuarakan secara yang tulus ikhlas, penuh kejujuran terhadap setiap isu yang berlaku di dalam masyarakatnya, tentang penjajah kecil, tentang jirannya, tentang perpaduan kaum, perpaduan bangsa, tentang wanita Cina di sebelah rumahnya pun disuarakannya dengan penuh kelembutan, keindahan, dan kita rasa kemesraan seorang yang bernama Osman Awang itu di sana sini. Dan tak kala membicarakan tentang kasih sayang, kita rasa terhiris, terluka, terharu begitu sekali. Dan apabila kita bacakan misalnya Sajak ke Makam Bonda, kita akan dapat merasakan betapa besarnya pengorbanan seorang ibu. Besarnya jasa ibu bapa kita, jasa ibu, dan betapa pentingnya kita menilai dan menghargai semua ini. Jadi karya-karya seperti ini harus diperbanyakkan sebenarnya dalam masyarakat kita. Sebab itu saya fikir cita rasa, perjuangan, pengorbanan dan juga apa yang dilakukan oleh Osman Awang ini harus dilanjutkan. Pada hemat saya. Jadi pada umumnya jika anda membaca karya ini, karya Osman Awang ini yang merupakan sastrawan negara kita pada masa yang lepas, beliau dianugerahkan tokoh sastrawan negara. Beliau sangat tidak menyukai segala bentuk penindasan dan juga penekanan. Beliau lebih melihat bahawa penyelesaiannya ialah kasih sayang. Apa-apa saja penyelesaiannya adalah kasih sayang. Di situ bukan dengan penindasan dan juga kekejaman, kekerasan, bukan. Apa-apa sekalipun penyelesaiannya adalah kasih sayang. Di situ Osman Awang ini. Dan sebagaimana yang saya sebutkan, beliau sangat membenci segala bentuk kekejaman dan sangat menangisi penderitaan di mana-mana. Dan secara keseluruhan juga Osman Awang ini turut menyuarakan. Karya beliau banyak diterjemahkan bahasa asing. Beliau turut menyuarakan kepincangan di mana-mana, negara-negara di luar sana sangat misalnya menindak rakyat, berperang dan saling berbunuhan. Banyak negara yang berlaku
insiden-insiden seperti ini pada zaman beliau. Beliau sudah pun menyuarakannya. Dan apabila karya ini diterjemahkan ke bahasa Inggeris, kemudian yang pada era 2000 saya ingat lebih kurang diterjemahkan ke bahasa Palestin dengan Osman Awang sendiri mendeklamasikan sajaknya di Parlimen Palestin itu, saya fikir Osman Awang suaranya melangkaui sempadan negara kita. Sempadan negara. Memang amat teruja lah Doktor, bila saya mendengar pun kisah dan juga hasil karya Osman Awang, kita rasa macam Osman Awang ini masih ada lagi. Ya, masih bersama-sama kita. Ya. Baik. Karyanya memang hebat dan diterima di semua peringkat antarabangsa. Ya. Kita tidak nafikan perkara ini. Ada tak impian dan hasrat doktor bersama-sama dengan Osman Awang, sama ada untuk mendeklamasikan sajak sekiranya dia berada bersama kita sekarang ini, apakah hasrat doktor? Boleh doktor sampaikan? Secara peribadi pada tahun 80-an kalau tak salah saya, sewaktu saya ke Kuala Lumpur, ketika itu saya masih di Kelantan, saya ke Kuala Lumpur untuk menerima satu hadiah penulisan. Saya memenangi hadiah penulisan pada tahun 80-an, awal tahun 80-an. Saya mengambil kesempatan mengunjungi beliau di Dewan Bahasa dan Pustaka, tempat beliau bekerja. Beliau banyak mendorong saya sebenarnya. Antara orang yang sangat banyak mendorong saya, kata-kata dorongannya sangat mendalam, melekat dalam diri saya. Dan pesanannya kepada saya, Lim, jangan pernah berhenti berkarya. Itu yang saya pegang sampai sekarang. Saya tidak berhenti berkarya selagi diberikan kekuatan dan keupayaan untuk berkarya. Kemudian apabila pada tahun 90-an boleh dikatakan, saya mula berhijrah ke Kuala Lumpur. Di sini saya mengambil kesempatan untuk merapatkan lagi hubungan saya dengan Osman Awang, tokoh sanjungan saya ini. Saya sering juga menziarahi beliau di rumah, berbual-bual dengan beliau, dan keakraban saya sehingga kan ketika orang membahasakan beliau Datuk, beliau menyuruh saya panggil abang saja. Jadi sehingga ke akhir hayat beliau, saya hanya membahasakan abang di mana-mana pun, dalam apa sekalipun situasi, saya membahasakan beliau abang saja. Jadi demikian banyak pesanan, dorongan kepada saya, sehinggalah suatu ketika apabila sebuah badan korporat yang agak besarlah pada ketika itu ingin menganjurkan satu malam deklamasi puisi. Tak salah saya tentang pemeliharaan alam sekitar di Malaysia. Antaranya ialah penjagaan hutan. Beliau tidak berapa sihat ketika itu. Jadi kepada pihak penganjur yang memintanya menulis sajak untuk dideklamasikan, Osman Awang terus berkata, boleh atau tidak pada masa ini anda telefon sahaja saudara Lim Switin, beliau akan menulis sajak. Dan lebih terharu lagi apabila Osman Awang berkata, percayalah kepada saya, kata beliau, sajak yang akan beliau hasilkan sama seperti sajak saya juga. Jadi saya mendengar itu dari pihak penganjur sendiri, saya rasa sangat terharu. Begitu besar penghargaan beliau kepada saya sebenarnya. Dan kemudian dalam satu majlis deklamasi puisi secara yang sangat berprestij di Menara Maybank, beliau mengundang hanya beberapa sastrawan untuk mendeklamasikan sajak di Menara Maybank. Dan di luar sangkaan, jangkaan dan juga hasrat saya, impian saya sama sekali, beliau menghubungi saya secara peribadi, Lim, abang nak Lim deklamasikan 5 sajak di Menara Maybank bersama
beberapa sastrawan, antaranya beliau sendiri. Ini merupakan satu langkah, satu penghargaan, satu cara dorongan juga barangkali beliau yang sangat besar kepada saya. Termasuklah banyak lagi peristiwa yang lain, pengalaman yang lain. Bagaimana saya mengumpulkan karya-karya penulis bukan Melayu. Beliau sedang sakit, tetapi beliau menguatkan diri untuk menulis kata pengantarnya. Begitu besar jiwa seorang sastrawan seperti ini, saya fikir. Dan beliau meminta tempoh seminggu untuk tulis kata pengantar itu. Tetapi esokan hari beliau telah menelpon saya, Lim, abang tunggu besok jam 5 petang. Jadi ini sesuatu yang saya fikir sangat mengharukan kalau kita kenang semula. Jadi sepanjang tempoh perkenalan, persahabatan dan juga hubungan erat saya bersama Osman Awang, saya semacam dapat semangat untuk meneruskan idea. Kalau ingin saya katakan secara berterus teranglah, secara ikhlas, saya sentiasa membayangkan bagaimana kalau dapat saya meneruskan idealisme beliau, dan sehingga ke hari ini saya banyak menghasilkan sajak-sajak yang menyatakan perihal masyarakat ada dalam karya saya yang sekarang ini. Dan juga saya pun tidak suka kepada peperangan, kekejaman dan penindasan. Saya ada sajak tentang Palestin, saya sajak tentang kemiskinan, kebuluran di Somalia, saya ada sajak menceritakan tentang penindasan di mana-mana. Saya fikir apa yang saya lakukan ini sebahagian besarnya adalah idealisme Osman Awang. Baik doktor. Ada para penonton kita di Facebook mengemukakan beberapa soalan untuk saya sampaikan kepada doktor. Salah satunya adalah, saya suka sajak bertajuk hadiah di dalam buku gelembang. Boleh Prof beri pendapat mengenai sajak tersebut? Sajak hadiah merupakan antara, nanti saya cari muka surat berapa. Soalan itu sangat menarik sebab sajak hadiah merupakan antara sajak Osman Awang yang sangat banyak mendapat sambutan. Dan kalau diterjemahkan ke bahasa lain, antara yang paling banyak diterjemahkan ialah ke bahasa Cina. Bahasa Mandarin maksud saya. Jadi sajak hadiah ini merupakan sebuah, apa yang dikatakan itu, kalau orang sekarang ni suka guna istilah masterpiece lah. Masterpiece. Karya apa tu? Karya agung lah. Saya cari muka surat berapa tu. Pembaca ada tak buku? Pembaca yang bertanya ada tak buku ni? Saya rasa dia ada sebab tu dia berikan. Ada. Saya dah jumpa. Sajak hadiah ini ditulis oleh Osman Awang pada hari lahir anaknya. Saya tidak pasti anaknya yang mana. Saya tidak pasti. Termasuk hadiah tu anugerah yang hadiah itu. Anugerah anak. Ya, betul. Tetapi akan tetapi beliau bukan saja bercakap tentang hadiah kepada anaknya saja. Lebih daripada itu. Kalau makna selapisnya, anakku belum bisa berkata lagi. Putih hatinya, putih wajah Nabi, senyum dan tangisnya adalah kata hati. Rekahan bunga di bawah sinar matahari pagi. Kawan-kawan yang datang serta persembahan tanda selamat, tanda hikmat hari lahir yang selalu dimuliakan. Kenapa kau bawakan senapang? Kereta meriam dan kapal terbang perang, miski sekadar barang mainan sebagai tanda mata hari lahir gemilang. Betapakah kerelaan dari kebenaran antara kehormatan dan keyakinan teguh sebab kau mengajar anak-anak membunuh. Jadi di situ, walaupun sajak ini terhasil pada satu peristiwa kecil, hari lahir, kawan-kawan datang membawa hadiah, akan tetapi Osman Awang melihatnya dalam skop yang lebih besar. Lebih besar, bahawa yang kau bawa itu senapang, yang kau bawa itu kereta kebal dan sebagainya.
Jadi mengapa mengajar anak-anak supaya keras jiwanya? Mengapa tidak membawa sesuatu yang melembutkan hatinya? Okey. Jadi dalam konteks ini kita dapat melihat bahawa Osman Awang ini seorang yang sangat kritis dalam hal-hal yang seperti ini. Katanya, anakku dan anak-anak kita semua. Di situ yang penting kuncinya. Anakku dan anak-anak kita semua, jangan dilukai hati mereka dengan senjata. Biar di wajah dan hatinya cinta berbunga, dunia yang damai, hidup yang sejahtera. Inilah impian. Dan kalau kita baca dan kita dengar rangkap terakhir ini, inilah jiwa Osman Awang sebenarnya. Okey. Dengan demikian kepada yang bertanya, saja Osman Awang ini mempunyai nilai kasih sayang, nilai keprihatinan yang sangat tinggi dan juga menjadi satu cerminan seorang seniman, seorang pengarang, seorang sastrawan yang memikirkan kasih sayang, kepentingan masyarakat, kehidupan yang sejahtera itu seolah-olah mengatasi yang lain-lain. Banyak karya-karya Osman Awang ini, karya-karyanya adalah di sekeliling dan juga di persekitaran dan dekat dengan diri Osman Awang itu sendiri. Serta kita semua sebenarnya. Dekat dengan Awang dan dekat dengan kita semua. Dekat dalam diri kita semua, ya doktor. Okey doktor, satu lagi soalan yang dimohon untuk saya bertanya kepada doktor. Soalan ni macam saya pun tertarik untuk bertanya. Pernahkah doktor menghasilkan karya ketika keadaan emosi yang kurang, yang terganggu, emosi yang kurang baik? Dan contohnya macam dalam keadaan marah, doktor dalam tersinggung. Ada tak karya-karya dihasilkan emosi tersebut? Ya. Selalunya penyaja ini menulis dalam keadaan yang kecewa. Akan tetapi saya sentiasa berpandangan begini. Sebuah kolam yang jernih itu hanya kolam yang jernih lah yang dapat merasakan adanya daun yang gugur di permukaannya. Kalau permukaan kolam yang bergelombang itu, dia sukar sedar ada ranting yang jatuh. Jadi dalam hal ini, setiap kali kita berkarya, jiwa kita haruslah pada saat yang terbaik, tenang, dan kita sentiasa lapangkan diri kita, lapangkan hati kita. Ketika jiwa kita meronta-ronta, barangkali sukar kita menghasilkan karya yang jernih. Apabila kita sendiri dah kacau bilau di dalam hati, bagaimanakah bentuk karya itu? Mungkin lebih kacau bilau. Dan apakah yang hendak kita berikan kepada masyarakat? Ya, betul. Adakah orang nak baca, adakah kita nak hadiahkan kepada orang ramai, bacalah tentang hatiku berkabut? Tidak. Selalunya saya akan melapangkan hati sebaik yang mungkin, tenangkan. Buat apa kita tulis dalam marah-marah ni, buat apa? Saya selalu mengingatkan diri saya begitu. Jadi kepada saudara yang bertanya, setiap yang berlaku, apa-apa saja yang berlaku akan datang ke fikiran saya dan sudah tentu dinilai oleh gejolak rasa saya juga. Akan tetapi saya tidak berkarya dalam keadaan itu. Saya akan bawa pulang idea ini. Saya akan bawa pulang ke rumah dan saya akan memilih situasi yang tenang, lapang, sambil saya bersantai dan berehat. Di situ saya mula mengarang. Dan dengan harapan yang demikian saya dapat hasilkan sesuatu yang senanglah dibaca, selesa dipahami kan doktor? Dipahami oleh anda sebenarnya. Begitulah. Ya. Okey doktor. Doktor, ni ada satu lagi soalan. Siapakah penulis luar negara yang doktor minati? Banyak sebenarnya. Saya banyak membaca. Maaflah kalau saya sebut saya banyak membaca, macam nak membangga diri aja. Tapi memang saya banyak membaca, saya suka membaca. Saya banyak
baca dan memang saya suka membaca. Banyak penulis luar negeri yang karya-karya mereka saya baca. Bukan saja setakat puisi. Saya bukan baca puisi saja. Banyak orang yang salah faham. Dia tanya saya baca puisi ke? Pernah tak baca novel? Oh, saya pembaca novel yang tegar. Saya membaca cerpen, saya membaca buku-buku sejarah kesusastraan, sejarah kebudayaan dan pelbagai lagi. Oh, banyak genre yang Dr. minati, bukan setakat sastra sahaja. Ya, sebab saya kena tahu banyak. Kalau tidak, saya tidak boleh berhadapan dengan peserta saya dalam bengkel-bengkel dalam seminar. Tetapi kalau di Indonesia, anda cuba carilah buku yang dihasilkan oleh Sapardi Djoko Damono. Okey. Kalau di Indonesia itu Sapardi Djoko Damono merupakan seorang pengarang yang sangat halus bahasanya. Sangat halus ungkapan-ungkapan dalam karyanya. Tetapi pemikiran yang tersorok, tersisip di dalam karya itu sangat kuat dan mendalam. Anda bisa cari. Dan secara kebetulan pula pada tahun 1983 secara kebetulan dalam satu peraduan mengarang puisi, sebuah buku puisi saya memenangi hadiah dan saya dapat hadiah penghargaan. Sapardi Djoko Damono mendapat hadiah utama. Bukunya berjudul Sehir Hujan. Jadi antara yang saya sarankan kepada saudara ataupun saudari yang bertanya, cuba cari juga buku di Perpustakaan Negara, saya fikir ada Sehir Hujan oleh Sapardi Djoko Damono. Ini antara buku yang halus, cantik, indah dan sangat-sangat menarik untuk dibaca. Saya banyak membaca karya-karya yang dibukukan oleh Sapardi Djoko Damono, bahkan saya juga membaca karya-karyanya yang terbit di akhbar dan juga majalah. Saya bisa mencarinya. Setiap pengucapan dalam bentuk karya oleh Sapardi Djoko Damono adalah indah. Indah sekali dia punya penulisannya, Doktor. Ya. Kita mudah untuk faham dan mudah untuk kita karyanya indah lah, keluar dari jiwa yang indah juga. Dan banyak pengarang yang seperti Sapardi. Pengarang-pengarang sastra seharusnya menzahirkan sesuatu yang enak dinikmati sebenarnya. Janganlah tulis sesuatu yang kecewa saja, memanjang. Doktor. Ya. Yang buat orang ramai stres. Ya. Okey, Doktor. Terima kasih yang bertanya. Baiklah, Doktor. Masa telah mencemburui kita, Doktor. Soalan yang terakhir daripada saya, apakah cabaran untuk membudayakan membaca di kalangan masyarakat Malaysia pada ketika ini? Saya sentiasa berpandangan bahawa masyarakat Malaysia sebenarnya sudah membaca. Saya selalu memberi penghargaan kepada rakyat kita, sebenarnya mereka suka membaca. Saya tidak suka mengatakan bahawa orang-orang kita tak suka membaca. Bagi saya mereka suka membaca. Akan tetapi barangkali apa yang kurang sedikit ialah kita bukan pembaca yang konsisten. Tidak berterusan membaca. Dan yang pertama. Yang kedua, kita tidak membaca karya-karya yang barangkali dapat memberi input pemahaman tentang pelbagai perkara yang lebih membesar dan mendalam dalam diri kita. Kita takut untuk membaca karya-karya yang dapat mencabar minda kita. Ini saya fikir penting untuk kita wacanakan kemudiannya. Banyak karya yang dihasilkan di luar negara contohnya. Kalau kita tidak mampu membaca dalam bahasa asal, kita bacalah dalam bentuk terjemahan. Banyak karya yang mencabar minda kita. Sangat banyak. Dan cabaran yang besar ialah masyarakat kita harus bersedia menerima ataupun berhadapan dengan karya-karya yang mencabar ini. Bahawa kita boleh mengharunginya, kita boleh berhadapan dengannya. Kemudian yang ketiga, kita secara umumnya di negara kita ini, kita masih kekurangan buku. Masyarakat ingin membaca. Orang ramai mencari buku, tetapi buku yang sejajar dengan hasrat mereka. Tidak banyak yang ditawarkan.
Kita kadang-kadang marah mengapa ibu bapa tidak membesarkan anak-anak dengan buku-buku. Tetapi di mana buku itu? Di rumah tidak ada perpustakaan. Di rumah tidak ada satu perpustakaan mini contohnya. Mengapa tidak sekali-sekala? Ialah kalau dapat gaji, katakanlah gaji tak besar manapun, tak apa. Sebulan satu buah buku. Bermakna 10 bulan sudah ada 10 buku. Dapatkanlah satu rak di rumah. Ini cabaran. Tak ada pun rak buku di rumah yang agak sempurna sedikit. Ada perpustakaan mini. Ada ditukarkan kepada anak kita bahawa awak menjadi pustakawan di rumah kita. Tidak ada budaya yang seperti itu. Itu cabaran yang ketiga. Cabaran yang keempat yang masih berlaku di negara kita ini, barangkali saya sebut ini akan tidak digemarilah oleh penulis dan pengarang. Kadang-kadang pengarang ini kita ada sedikit kesombongan kita lah. Kita tulis apa yang kita nak tulis. Okey. Kita jarang berfikir nak tulis apa yang orang nak baca. Jadi bagaimanakah kita hendak memasyarakatkan kita? Ataupun hendak memasyarakat pembacaan. Sebab itulah saya sentiasa berkata bahawa di samping kita menulis atas hasrat kita untuk menyatakan sesuatu, kita juga jangan lupa bahawa masyarakat sekeliling kita ingin membaca sesuatu yang mereka ingin baca. Betul, Doktor. Jadi dengan cara yang demikian, kita melihat adanya jurang antara pengarang dengan pembaca. Kalau kita perhatikan setengah-setengah tempat, pengarang menghasilkan melalui ilmu yang ada. Pengarang ini ada ilmu bahasa. Pengarang ini ada ilmu dari segi teknik mengungkapkan sesuatu, menzahirkan sesuatu dalam bentuk bahasa, melalui medium bahasa. Akan tetapi, dia juga harus menerokai hal-hal, bidang-bidang, perkara-perkara yang ingin diketahui oleh orang ramai, oleh pembaca. Dengan yang demikian, barulah bahan bacaan itu berjaya dimasyarakatkan. Saya kadang-kadang bersimpati dengan pembaca. Mereka ingin membaca. Bila orang mengatakan mereka tak membaca, mereka ingin membaca. Tetapi apakah membaca? Baca itu dia tak tahu, baca ini bukan bidang dia tak mahir. Baca tentang arus elektrik dalam wayar, buat apa aku nak baca? Dia tak tahu. Betul, Doktor. Dengan cara yang demikian, pengarang harus berkompromi dalam hal ini. Dan yang kelima, saya fikir dalam industri perbukuan negara kita, kita harus mencari jalan. Bagaimana buku ini bertaburan di mana-mana. Dengan harga yang mampu dimiliki oleh masyarakat. Janganlah kita bawa juga dengan rumah yang mampu tengok kepada buku mampu tengok. Di negara-negara lain, buku harganya sangat murah. Walaupun kertasnya tidak sebegitu cantik, tetapi isi di dalamnya bagus. Harganya berpatutan dan mampu dibeli oleh orang ramai. Jadi di sini saya fikir yang kelima cabaran kita ialah menghasilkan sebanyak mungkin buku yang boleh. Taburkan buku itu di merata-rata. Wujudkan semacam satu kaedah pemasaran yang lebih menyeluruh kepada masyarakat kita. Ada orang yang ternampak. Misalnya saya beritahu hari ini tentang buku Gelombang. Yang dibicarakan, yang saya kupas, saya bicarakan, saya sebut berulang-ulang kali. Kemudian tadi Pusaka Negara tunjukkan buku Kulit yang Baru. Kulit yang Baru. Tunjukkan Kulit Gelombang yang Baru. Contohnya. Ini. Ini Gelombang yang Baru. Mereka nampak kulit ini dan tak kenal. Mereka dapat kenal pasti ini buku Gelombang saja oleh Osman Awang. Mana dia mereka nak cari? Kalau tidak pinjamnya di perpustakaan, di kedai buku mana mereka nak cari? Betul. Di mana mereka nak dapat? Jadi dalam hal ini saya berasa bersimpati dengan pembaca kita, penggemar buku kita. Di mana mereka nak cari? Di mana mereka nak dapat? Ada setengah-setengah negara, termasuklah negara jiran kita yang dekat. Kedai runcit yang menjual bawang merah dan bawang putih, cili kering contohnya, ada tergantung novel-novel dan buku-buku bacaan. Mereka boleh membeli di situ. Betul. Kita tak jual buku, jual komik aja.
Jadi dalam hal ini saya sering kali bertanya, mengapa tidak kita dekatkan buku dengan masyarakat kita melalui sistem kaedah penjualan. Sekarang ini orang kata belilah dalam talian, katanya mereka. Tapi ada yang tidak mahir. Jadi kaedah pemasaran juga harus difikirkan bersama bagaimana caranya untuk dekatkan buku dengan sekalian pembaca kita. Yang saya fikir sangat banyak dalam kalangan masyarakat kita yang gemar membaca, tetapi sukar memperoleh bahan-bahan bacaan. Betul, Doktor. Baik. Okey, Doktor. Memang saya dan kami semua ingin lagi mendengar kata-kata daripada dan penerangan serta penerangan dan semangat daripada doktor. Tetapi masa memang amat mencemburui kita. Saya dengan ini dapat simpulkanlah apa yang doktor maklumkan, dan dalam program bacaan kegemaran saya ini saya ambil sedikit kata-kata daripada Buya Hamka. Mungkin doktor juga pernah mendengarnya. Membaca buku-buku yang baik bererti memberi makanan rohani yang baik kepada kita. Okey, Doktor. Akhir sekali saya ingin mengucapkan, dan juga pihak Perpustakaan Negara Malaysia memang berbesar hati menerima doktor dan ingin mengucapkan ribuan terima kasih yang tidak terhingga kepada Profesor Madya Dr. Lim Switi di atas kelapangan perkongsian buku yang dibaca pada pagi hari ini. Terima kasih, Doktor. Ya, Doktor, ada apa-apa kesimpulan? Ada. Saya juga ingin mengucapkan berbanyak-banyak setinggi-tinggi tahniah dan syabaslah kepada Pusaka Negara yang menganjurkan program seperti ini yang saya fikir bermanfaat. Dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada rakan-rakan yang menonton, yang bersama dengan saya sepanjang 1 jam ini, dan selamat maju jaya kepada anda semua. Rakan saya ramai di luar sana tu, dan dan terima kasih tadi kepada beberapa orang yang bertanya. Saya tak tahulah siapa tu yang bertanya tadi. Terima kasih sekali lagi. Saya sangat terharu, terhutang budi, dan salam hormat untuk anda semua. Terima kasih, Doktor, banyak-banyak. Ya, terima kasih. Semoga kita dapat berjumpa lagi.